Subhanahu wa ta'ala, kita dapat menyambung lagi Hasyiah Syarqawi secara online ni, dan insya-Allah pada minggu depan kita sambung balik secara di alam nyata, di bumi dan secara berdepan lah insya-Allah, kerana PKPB dah ditamatkan di tengah ni esok. Okey. Kita sambung hari ini pada muka yang ke 44. Muka 44. Pada kata muallif rahimahullah, wa an raddi asy-syubahi. Okay. Kata dia qala al-syarih rahimahullah, qala al-syarih rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa an raddi asy-syubahi allati awradaha al-mulhidatu min anna al-a'rad al-'alami hawadithu la awwala laha wa nahwi dhalika min ad-dhalal. Dan dalil ijmali itu ialah dalil yang seorang itu pertama tidak mampu menghuraikan dalil. Yang kedua ialah yang tidak mampu, dalil yang tidak mampu untuk rad syubhah. Rad syubhah allati awradaha al-mulhidatu, yang didatangkan oleh golongan-golongan orang yang sesat, min anna a'rad al-alam, antaranya apa yang didatangkan tu, daripada bahawanya a'rad al-alam, sifat bagi alam itu hawadithu, itu baharulah sifat alam, tapi la awwala laha, tidak ada awal baginya. Dia itu memang baharu tapi dia tidak ada awal. Dia baharu maknanya dengan maksud sebelum tu tak ada, tapi diadakan mutajaddidun. Tetapi awalnya tak ada, kerana dia sentiasa diada-adakan sejak daripada azali lagi. Dan selain daripada demikian itu, daripada kesesatan. Kita masuk pada kalam Muhashir rahimahullah. Qauluhu wa an raddi syubahi jam'u syubhatin. Ini jamak kepada syubhah. Syubahun jamak kepada syubhatun. Wahia, apa itu ta'rif syubhah? Ma yuzannu dalilan wa laysa bidalil. Ma yuzannu dalilan wa laysa bidalil. Apa yang disangka dalil tapi sebenarnya bukan dalil. Itu syubhah dalil, iaitu sesuatu yang orang tu ingat dalil tapi sebenarnya dia tu bukan dalil. Wa ma aktsaruha, dan alangkah banyaknya daripada kategori ini apabila seseorang itu tidak faham asas dalam ilmu, terutamanya orang yang baru kenal pada ilmu Islam. Apabila seorang syekh itu datangkan bermacam-macam dalil, berpuluh-puluh dalil ayat Quran, hadis, tapi sebenarnya adakah valid dalil itu, validity dalil itu, adakah dalil itu kena pada persoalan, kena pada isu? Tidak. Maka itu orang panggil syubhah. Jadi apa yang disangka sebagai dalil tapi sebenarnya bukan dalil. Yang ni yang berlaku ni, yang mana bukan sekadar kita tahu dalil. Penting bahawa kita kena tahu betul tak betul dalil itu, wajhud dalalah dia itu kena atau tidak kena dengan isu yang kita bincangkan ni. Okay. Dan kebanyakan datang daripada golongan-golongan salafiyah ataupun sudur salafi ni, mereka ni daripada kategori syubhah dalil lah. Jadi jangan tertipulah dengan banyaknya dalil itu. Jangan tertipu. Ni banyak dalil ni, takkan salah. Bukan masalah banyak dalil. Masalahnya dalil itu betul tak betul dalil tersebut. Okay. Kenapa dinamakan syubhah itu dengan nama syubhah? Wasummiyat bidzalika, ay wasummiyati syubhatu bidzalika lismi, dengan nama itu
lishtibahi amriha, kerana kesamaran dirinya itu. Perkara dia itu kesamaran. Ala naziri, di atas orang yang memerhatikan. Orang yang perhati, orang yang tilik dalil, jadi bahasa kita sebut semabur. Jadi kesamaran. Macam nampak macam dia, nampak macam betul. Jadi kerana kesamaran itu dinamakan syubhat. Okey. Wal muradu biha, yang dikendaki dengan syubhah di sini, ma yashmalu al-i'tiradati, iaitu yang termasuk i'tiradat. I'tirad lah, bangkangan-bangkangan termasuklah juga. Bukan sekadar syubhah-syubhah saja, bukan didatangkan dalil saja, tapi bangkangan pun termasuk dalam syubhah yang dimaksudkan di sini. Kali i'tiradil ati, sebagaimana i'tirad yang akan datang, akan disebut nantilah. Fa innahu laisa masuqan ala wajhi dalil, kerana i'tirad tersebut tidak dibawa datang, masuk ni tidak dibawa datang, tidak didatangkan atas jalan dalil, bukan dia buat mari dalil tu. Itu i'tirad saja, bangkangan saja. Laisa masuqan ala wajhi dalil, bal ala wajhi kaunihi i'tiradan, bahkan di atas aspek dari segi dia itu sebagai i'tirad, bangkangan, ala dalili ahli sunnah, bangkangan di atas dalil ahli sunnah. Okay. Al-ati taqriruhu, yang lagi akan datang huraiannya nanti dia akan sebutlah. Wa fi ba'di nusakhi, pada sebahagian nuskhah, jamak pada nuskhah, ba'di nusakhi, pada sebahagian nuskhah ditulis asyubhatu, syubhah, bil ifrad, baca dengan mufrad. Mana? Dia kata sebahagian syubhah, sebahagian daripada nuskhah kitab ini, Syarah Hududi ni, dia kata wa an raddi syubhati. Jadi kat kita ni syubahi kan? Kat kita ni syubahi. Ada sebahagian nuskhah syubhati dengan lafaz mufrad bil ifrad. Wa qawluhu allati awradaha al-mulhidatu, yang dibawa datang oleh golongan ahli yang orang-orang yang sesat. Ai ala dalili ahli sunnah, dibawa datang di atas dalil ahli sunnah. Alladhi istadallu bihi, yang mereka ahli sunnah berdalil dengannya, ala hudusil alam, di atas baharu alam ni. Okey. Jadi golongan mulhidah ini, orang pokok sesat, dan dari sini maksud secara khususnya golongan falsafah lah. Mereka mendatangkan irad, bangkangan terhadap dalil ahli sunnah. Bahawa alam ini baharu. Ahli sunnah menyatakan bahawa alam ini baru. Jadi mereka kata tak mesti alam itu dia itu bersifat dengan sifat baharu, tapi dia itu baharu. Kerana boleh jadi dia itu pada hakikatnya qadim juga, cuma nampak pada sifatnya itu sifat baharu. Okey. Wa hasiluhu. Sekarang ni hasil khulasah apa yang dibawa datang ni. Tengok ni. Khulasah istidlal dia. Wa hasiluhu, khulasahnya, hasil ni mana? Wal hasil, khulasahnya, annal alama, bahawa sesungguhnya alam, annal alama ajramun, bahawa alam itu ajramun wa a'radun. Alam itu ada jirim, ada arad. Ada jirim, ada arad. Maka fastadallu, maka mereka ahli sunnah berdalil ala huduthil a'rad, di atas baharu sifat itu, bitaghayyuriha, dengan berubah-ubahnya sifat makhluk ini, a'rad itu. Jadi apa dia? Ajram tu jirim. Jirim itu ma tahayyaza binafsi, sesuatu yang bertempat, makhluk lah. Jirim, ajram jamak kepada jirim. Jirim itu sesuatu yang
menduduki ruang, dia bertempat. Jadi segala daripada makhluk ini, dia sama ada dia itu jirim, zat yang bertempat, ataupun sifat yang ada pada jirim. Sifat yang ada pada jirim kita panggil a'rab. Jamak dia a'rab. Okay. Okey, fastadallu, maka mereka berdalil ala hudutsil a'rad, di atas baharunya sifat itu, bitaghayyuriha, dengan berubah-ubahnya sifat tersebut. Nampak sifat tu berubah. Berubah tu dalil baharu. Kemudian wa ala hudutsil ajrab bi hudutsil a'rad, dan mereka berdalil di atas baharunya jirim dengan baharunya a'rad. Kenapa? Li'annaha mulazimatun laha. Kerana a'rad ini melazimi bagi jirim. Okay, kita tengok contoh. Tengok pada langit. Langit, sifat jirim-jirim yang duduk di langit itu berubah-ubah. Matahari panas pada setengah keadaan, berubah panasnya jadi tak panas. Berubah daripada malam jadi siang. Bergerak. Itu semua daripada satu tempat ke tempat yang lain. Pada mata kita lah, makna yang bergerak tu tak kira lah bumi lah yang bergeraknya. Cuma hak lain tu dia bergerak pada paksi dia dan seumpamanya. Maka pergerakan, perubahan yang berlaku pada jirim tersebut, tu di langit. Kita tengok di tempat kita pun samalah. Pokok berubah-ubah daripada kecil jadi besar. Itu sifat-sifat tersebut berubah-ubah. Jadi berubah-ubah pada a'rad menunjukkan bahawa dia itu baharu. Okay. Kemudiannya a'rad ini ada pada mana? Ada pada jirim. Ada pada zat makhluk. Maka zat makhluk juga baharu. Kerana sifat tu telah kita hukumkan baharu. Maka benda yang bersifat dengan sifat baharu, maka benda itu baharu juga. Li'annaha mulazimatun laha. Kerana a'rad tadi melazimikan jirim. Kaedahnya wa mulazimul hadithi hadisun, dan yang melazimi yang baharu tentulah benda itu baharu juga. Jirim yang melazimi dengan sifat baharu, sifat itu kita telah buktikan bahawa dia baharu dengan dalil musyahadah. Kita menyaksikan perubahannya, musyahadatu taghayyuriha. Kita menyaksikan berubah-ubah sifat-sifat tersebut. Maka jirim yang tidak sunyi daripada bersifat itu tentu baharu juga. Wa mulazimul hadithi hadithun. Faqalu fi takririd dalil, maka mereka berkata pada menghuraikan dalil ala hudutsil ajram, di atas baharunya jirim. Apa perkataan mereka? Katanya al-alamu sifatuhu ay a'raduhu hadithatun. Alam ini, yakni sifatnya. Apa makna sifat? Dia tafsir lagi. Ai a'raduhu, a'rad pada alam. A'rad ini sifat khusus kepada sifat baharu. Sifat baharu kita panggil a'rad. Adapun sifat Tuhan kita tak panggil a'rad lah, kita panggil sifat aja. Maklum dah Maka al-alam sifatuhu ay a'raduhu hadithah. Wa kullu man kana kadhalika, dan setiap yang adalah demikian sifatnya, fahuwa hadithun, maka tentulah dia baharu. Yuntiju, maka memberi natijah. Natijahnya apa? Jadi al-alam, a'radul alam hadithah, wa kullu man kana kadhalika fahuwa hadithun. Natijahnya al-alamu bimakna al-ajram, alam dengan makna jirim-jirim, alam yakni jirim-jirim itulah, hadithun, baharulah juga. Wa in syi'ta, dan kalau kamu nak, kamu boleh kata qulta. Ini huraian ataupun susunan dalil yang kedua. Al-alamu al-ajramu mulazimatun lil a'radil hadithah. Bermula alam yakni jirim, dia itu melazimi bagi sifat-sifat yang baharu. Wa kullu ma lazamal hadithah, dan setiap yang melazimi akan yang baharu, fahuwa hadithun, maka dia pun hukumnya baharu. Yuntiju, menatijahkan al-alamu hadithun, maka alam itu baharu.
Okey. Itu hujah kepada ahli sunnah wal jamaah. Nampak? Itu hujah kepada ahli sunnah wal jamaah. Takrir dalil bagi ahli sunnah. Thumma innal malahidata. Kemudian golongan-golongan al-mulhidah. Mulhidah tu iaitu golongan orang yang sesat ni. Kalau khususnya di sini tertentu kepada golongan falsafah lah, sebab dia mengisbatkan qidamul alam ni. Thumma innal mulhidatu mulhidata lah. Thumma innal mulhidata. Kemudian orang yang mulhid ini, etis pun kita boleh masuk kat sini sebab dia tapi etis ni menafikan Tuhan, menafikan Tuhan. Tapi saya sebut dah sebelum ni lah, sebahagian daripada, kalau dalam istilah kitab lama, mulhidah jamaknya malahidah, itu lebih umum, merangkumi segala golongan-golongan sesat yang kebanyakan daripada falsafah, ahli falasifah. Okay. Tapi pada istilah penggunaan istilah setengahnya atau terutamanya pada istilah moden boleh sebut al-malahidah atau mulhidah tu merujuk pada golongan etis. Okay. Thumma innal mulhidata i'taradu. Mereka membangkang kubra hadzal dalil. Kubra hadzal dalil iaitu muqaddimah kubra ni. Mana? Muqaddimah kubra. Mana? Mulazimatul wa kullu ma lazamal haditha fa huwa hadithun. Ni kubra ni. Kullu ma lazamal haditha fa huwa hadithun. Hak tadi, hak contoh atau susunan pertama tadi, kullu man kana kadzalika. Samalah ni. Dia menafikan kubra tersebut. Bila nafi kubra, maka tak boleh nak keluar natijah lah. Dia kata tak mesti sesuatu yang melazimi sifat baharu tu, dia tu baharu juga. Sesuatu yang melazimi sifat baharu tu tak mesti baharu juga. Kalau kita faham pada masalah ini, apa yang berlaku syubhah kepada golongan Salafi Wahabi sama je. Pada masalah sifat kalam Allah Ta'ala, maka Tuhan boleh berlaku sifat fi'il pada diri Tuhan. Boleh berlaku sifat fi'il pada diri Tuhan. Allah Ta'ala membuat perbuatan pada dirinya. Istiwa pun masuk lah. Istiwa itu berlaku apabila setelah Allah Ta'ala cipta arash. Maka berlaku istiwa pada diri Tuhan yang qadim. Jadi sifat tu, istiwa tersebut, sebelum ada arah istiwa dah. Mereka tak boleh nak kata istiwa sebab Allah Ta'ala hanya mengisbatkan istiwa alal arsy. Dan arash ada masa mula. Yang mana arash ni memang makhluk. Maka berlaku istiwa pada masa yang mana sebelum itu tidak berlaku istiwa. Maka mereka mengharuskan berlaku sifat fi'il yang mana pada pandangan kita, ini takrir, kita nak hurai istiwa dari segi faham ahli sunnah kita. Boleh berlaku sifat fi'il yang pada kita Asy'ariyah baharu berlaku pada diri zat yang qadim. Kalau tengok kepada hujah golongan falsafah ni, hak dinafi kubra ni, dia kata tak ada masalah. Sesuatu yang melazimi sifat baharu tak semesti baharu. I'taradu kubra hadzal dalil. Mereka i'tirad kubra, muqaddimah kubra bagi dalil ni. Wa qalu la nusallimu anna min sifatihi hadithatun anna man bukan man, anna man sifatuhu hadithatun hadithun. Kita tidak terima anna man sifatuhu hadithatun, bahawa sesiapa yang sifatnya baharu itu, dia itu baharu. Ni man bukan min. La nusallimu anna man sifatuhu hadithatun hadithun. Kita tak terima bahawa orang yang sifatnya itu baharu, dia itu juga baharu. Kata tak boleh terima gitu. Boleh je orang tu sifat baharu tapi dia tak baharu. Wala. Kita juga tidak terima anna kulla ma lazama al-haditha hadithun. Ay wala nusallimu anna kulla ma lazama al-haditha hadithun.
Dan kami juga tak terima bahawa setiap yang melazimi yang baharu tu mesti dia baharu juga. Kami tak terima. Nampak? Okay, bila begitu, iskalnya pada masalah kubra tadi. Kenapa? Li'anna dhalika innama, kerana demikian itu, innama yalzamu law kanatil hawadithu allati lazamat al-ajrama laha mabda'un yaftatihu bihi indaha. Indaha kan? Kita tengok nuskah yang ada kat itu. Ada duha. Ada duha. Ain dada. Ada daha. Gitu. Gitu kan? Okay. Innama yalzamu. Kata ahli falsafah, mulhidah tadi lah. Innama yalzamu dhalika. Hanya saja lazim perkataan itu. Yang mana kullu ma lazamal hadithu kullu ma lazamal haditha hadithun. Setiap yang melazimi yang baharu itu mesti baharu. Waktu tu lazim law kanatil hawadithu laha law kanatil hawadithu allati lazamat al-ajrama laha mabda'un yaftatihu bihi adaduha. Kalau perkara hawadith itu, perkara baharu itu yang melazimi bagi jirim ada permulaan yang dia yang dia bermula bilangannya. Dia kata hak tu, hak mu kata setiap yang melazimi baharu tu baharu, itu lazim kalau makhluk tersebut dia hawadith, benda baharu tu melazimi jirim dan ada permulaan bagi bilangannya tu. Kalau ada mula, barulah boleh kita kata setiap yang melazimi baharu, hukumnya baharu sebab ia ada mula. Wa nahnu naqul la mabda'an laha. Kami ahli falsafah kata tak ada mula. Mana ada mula bagi pergerakan? Contoh, pergerakan alam ni. Alam ni bergerak, ada mula tak? Ini hujah-hujah falsafah ni jangan pegang ni. Bagi hot lah biasa dah, tak apalah, takut ada baru masuk orang biasa tak biasa. Takut kata Ustaz Mahdi kata alam ni tak ada permulaan. Tak. Ini hujah falsafah ni. Okey. Jadi kalau dia fikir, kata kita bangun-bangun tengok alam ni wujud, dia bergerak. Ada mula tak bagi bergerak? Tak ada mula. Maka falsafah kata, wa nahnu naqul la mabda'a laha. Tidak ada permulaan bagi hawadith itu. Jadi macam mana kita nak kata ada permulaan bagi gerak? Tidakkah gerakan sekarang ni didahulu sebelumnya oleh gerak yang lain, dan begitulah sebelumnya oleh gerak sapalah tidak berpenghujung. Sebab itu dia kata kami tak boleh terima bahawa setiap yang melazimi baharu itu baharu. Hak tu betul kalau benda itu melazimi jirim yang ada permulaan. Hak ada mula barulah betul. Kita nak kata setiap yang melazimi baharu tu baru. Tapi bagi alam ini dah berlaku wujud berpuluh-puluh tahun, bilion-bilion tahun. Dah. Berpuluh-puluh bilion tahun atau ratus, ikutlah juta-juta tahun dahulu, maka tentu dia gerak didahului oleh gerak. Ambil contoh satu gerak je lah. Okay. Bal ma min hadithin, tidak ada daripada sesuatu yang baharu illa wa qablaha hadithun, kecuali sebelumnya ada benda baharu lain. Gerak sekarang, katakanlah alam kita ni bergerak, bumi kita bergerak. Sebelum tu dia bergerak didahului oleh gerak yang lain, hadis. Kita boleh panggil dia itu hadis. Sebab apa? Sebab sebelum berlaku yang gerak itu, contoh gerak saat pertama. Saat pertama bergerak. Sebelum saat pertama, saat negatif 1, bergerak tak? Saat negatif 2 bergerak tak? Jadi hak ni baru, ni sepuh dulu. Saat kedua bergerak, saat ketiga bergerak. Pada saat ketiga bergerak, ia baharu kerana sebelum saat ketiga, pada saat kedua belum ada gerak yang ketiga. Faham?
Jadi tidak ada daripada yang hadis kecuali sebelumnya didahului oleh hadis yang lain. Tidak ada baharu, tidak ada yang baharu. Kalau contoh kita ni kita ambil gerak, kecuali didahului olehnya sebelumnya oleh gerak yang lain. Dan begitulah gerak itu didahului olehnya oleh gerak yang lain. Begitulah seterusnya sebelumnya gerak. Pada diri setiap gerak itu dia baharu. Tapi sebelum baharu itu didahului oleh baharu yang lain, oleh baharu yang lain, baharu yang lain. Dia faham? Ni yang diambil. Ana share dalam link tu. Tengok huraian Syekh Saleh Utsaimin. Tanya dah, Ustaz ambil pada Syekh Saleh Utsaimin, apa dah ambil tu pada Imam Ibn Taimiyah? Imam Ibn Taimiyah memang sebut je lah. Tapi kita nak tengok bagaimana pemahaman orang daripada madrasah yang sama. Dan Syekh Saleh Utsaimin itulah yang dibawa dan itulah pandangan Syekh Ibn Taimiyah dalam masalah tu. Dan hak kita rak tu, hak dibawa oleh Syekh Utsaimin tu. Tengok balik, dengar balik. Ada lebih kurang 7 minit, 8 minit tu tengok. Pada minit kelima tu yang masuk, dibawa ada kata khilaf pada masalah tasalsul kan. Ada 4 kaul, bawa kaul terakhir kaul Syekh Ibn Taimiyah. Tengok tu dia. Benda sama yang ahli sunnah Syairah rak tu hak tu lah. Tapi dia cuba bawa kepada konsep akidah di mana mensabitkan khaliqiyah wa qadiriyatillah, kudrat Tuhan itu maknanya bersifat sejak azali lagi, maka Allah berkuasa mencipta pada azali makhluk-makhluk yang dia cipta. Maka sebelum ada alam ini, ada bumi ini, Allah Ta'ala cipta yang lain, yang mana pada dahulu ada setiap pada masa yang azali, ada sahaja yang Allah Ta'ala cipta. Setiap pada masa yang azali itu, ada sahaja yang Allah Ta'ala cipta. Supaya jadilah sifat Tuhan itu berfungsi. Bukannya sifat Tuhan itu saja-saja sifat Tuhan itu kita kata mu'attal. Atau kata mu'attal. Mu'attal ni maknanya tidak berfungsi. Sifat Tuhan mesti berfungsi. Bagaimana berfungsi dan berkesan? Mesti ada pada masa yang azali itu makhluk-makhluk yang Tuhan ciptakan sepanjang-panjang tempoh azali. Tapi dia makhluk. Cuba lepas tu tengok pada huraian Syekh Masyhur Al-Salman waktu ulama Jordan tu, dia nak murid Albani. Dia urai pula, dia tak boleh terima tu. Memanglah kalau ikut akalnya tak boleh terima tu. Payah sikit nak terima, kecuali kita kena paksa akal kita terima. Maknanya kita kena taklid juga. Kerana siapa kita ketepikan aspek kelogikan akal dan kita nyatakan aspek kekuatan Tuhan, dan benda itu Tuhan mampu, walaupun mustahil Tuhan mampu juga. Gitu. Nampak? Itu kata syubhah dalil tu. Jadi Syekh Salman ni dia bawa Imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Albani tak terima pada masalah Qidamun Naw'il Alam ni. Dia tak terima pandangan atau konsep Ibn Taimiyah dalam ni. Sebab itu kalau tengok tu ada kontradik. Cuma hak Malaysia ni ana tak ingat dah, mungkin ada tu. Ada lah orang yang pernah sebut, ana tak ingat. Kalau ada sahabat-sahabat jumpa tengok pengajian yang diajar oleh golongan sana, cuba boleh share kan lah, kongsi. Tapi ana rasa pernah terdengar lah, tapi tak ingat lah siapa. Tapi benda ni jarang orang sebut lah, kecuali puak-puak core sangat, core sudut salafi sangat, dia akan sebut. Sebab benda ni bila orang itu ada sedikit ilmu berkaitan dengan ilmu sains, fizik dan seumpamanya, dan dia berfikir, dia akan nampak di mana kesilapan. Macam mana boleh ada makhluk tetapi makhluk itu tidak ada awal. Now dia tidak ada awal. Makhluk memang makhluk, tapi dari segi penciptaan itu berterusan sejak zaman azali pada masa yang azali. Okay. Itu kalau tengok sama dah dengan pandangan golongan falasifah. Dia kata sini, ma min hadithin illa wa qablaha hadithun wa hakadha la ila awalin tidak kepada permulaan. Makna la ila awalin tanpa ada mula. Makna berlaku sentiasa berlaku gerak-gerak ataupun
baharu, perkara baharu itu sentiasa berlaku pada masa yang azali tanpa ada mula. Sentiasa makhluk itu dicipta oleh Allah Ta'ala tanpa ada mula. Kalau tidak, kita akan mengatakan sifat Tuhan itu ada pada masanya sifat Tuhan tidak berfungsi. Hak ni yang cuba Ibnu Taimiyah dan Salafi nak lari. Oh, kita melazimi kata Tuhan tidak berfungsi sifatnya. Padahal ahli sunnah buat penyelesaian dah. Dia telah bezakan dengan ta'alluq suluhi dengan ta'alluq tanjizi. Bukan lazim daripada tidak ada kesan, tidak ada asar itu bahawa tidak ada tidak ada sifat itu pada Tuhan. Okey. Boleh. Okay. Kita masuk ya. Fal ajramu qadimatun. Maka jirim itu qadim. Cuma ini bezalah. Jirim itu qadim. Ibn Taimiyah tak kata jirim qadim. Jirim tak kata qadim. Kita kena insaf juga benda yang tidak dikata oleh Salafi jangan kita kata. Dia tak katalah jirim itu qadim. Cuma nau' dia itu. Ataupun perkara ciptaan Tuhan itu hak itulah naul alam itu yang qadim. Adapun jirim satu-satu tu tidak. Itu falsafah kata fal ajramu qadimatun wa qama biha a'radun hadithatun. Dia tu qadim tapi berdiri pada diri jirim itu, jirim yang qadim itu sifat-sifat yang baru. A'radun hadithah la awwala laha, yang tidak ada awal baginya. Dah ni kalau tengok serupa lek bahasa tengah serupa je pada masalah isu bagaimana mereka mengharuskan bahawa bersifat Tuhan dengan sifat af'al pada zat diri Tuhan. Istiwa, yang mana istiwa itu sebelum ada arah tak berlaku. Istiwa alal arsy lah. Tiba-tiba berlaku sifat fi'il itu pada diri zat. Tidakkah itu berlaku apakah sifat yang baharu ataupun benda yang baharu berlaku pada zat diri yang qadim? Allah Ta'ala berkata-kata sifat kalam Tuhan bagi mereka berhuruf bersuara kan. Berhuruf bersuara itu benda sifat baharu. Sebab setiap lafaz-lafaz itu sebelum disebut satu lafaz yang kedua mesti sebut pertama dulu. Maknanya sebelum berlaku lafaz yang kedua, sebelum tu tak ada lafaz kedua. Gitulah. Bismillah. Sebelum sebut Allah, kena sebut Bismi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum sebut Ar-Rahman, maka kena sebut Allah dulu. Masa sebut Allah tak ada lagi sebut Ar-Rahman. Maka itu jelas-jelas benda baru. Itu takrif baru. Mereka mengharuskan bahawa sifat kalam Tuhan, sifat yang ada pada zat diri Tuhan itu bersifat dengan kalam, iaitu berhuruf bersuara. Nampak? Jadi itu kita bila kita faham ilmu kalam ni, kita boleh nampak kat mana silap golongan-golongan yang dirok oleh puak-puak Asy'ariyah ni. Okey. Ala tara anna as-samawati qadimatun. Tidakkah kamu melihat bahawa langit itu qadim? Qadim makna dah sedia kala. Bahkan makna kita nak ukur masa, tapi sains sekarang ni dia boleh ukur masa. Maka zaman dulu mungkin baik. Kita tak sampai tahap lah. Ulama-ulama zaman dulu, pasapah zaman dulu tak sampai tahap nak ukur masa bagi kejadian alam ini. Tapi sains sekarang dah buktikan bahawa alam ni ada permulaan. Jadi hak ni mungkin tak valid lah. Cuma hujah itu kita boleh ambil. Dalam istidlal itu kita boleh pakai dalam untuk gunakan pada masalah-masalah lain. Dia kata takkah perhatikan langit tu qadim kan? Ada dah sedia kala. Wa a'raduha anna samawati qadimatun wa a'radaha. Ay wa anna a'radaha wa hiya al-harakatu hadithatun. Dan sifat kepada langit itu baharu. Langit itu ada dah ni. Sebab orang pada pandangan mereka langit ni satu benda yang agung. Bukan ciptaan, dia benda yang agung. Maka qadim dia tentulah dah ada sedia kala. Itu pandangan golongan falsafah zaman dulu. Bila ada sedia kala. Tapi dia bersifat dengan sifat baharu.
kadang bintang tu cerah, kadang malap, kadang bergerak, kadang itu sifat baharu. Tu dia kata, tidakkah kamu perhatikan langit itu qadim dan sifat-sifatnya itu gerak itu baharu. La awwalalaha, yang tidak ada awal tapi gerak tu kita boleh kata ada awal. Tak ada, sebab kita dah tahu bila mulanya. Maka famuradu syarihi, maka kehendak syarih Syekh Hudhudi bil alami, dengan alam itu ialah ba'dhuhu, iaitu sebahagiannya, wa huwa samawat, iaitu langit. Idh hiya allati yaquluna biqidamiha, kerana itulah langit, itulah yang golongan ahli falsafah yang mengatakan qadim. Jadi maksud dia kata annal a'radul alam hadithu, hawadithu tu. Alam di sini yang dikehendaki oleh syarih Syekh Rudi ialah merujuk kepada langit lah. Sebab apa? Sebab golongan falsafah ni mereka kata langit ni lah baharu. Ada pun kita pokok tu tahu dah kodim ada awal, tapi langit tu nak tahu mana ada awal. Pada zaman dulu belum sampai tahap ilmu tu untuk mengetahui usia alam semesta. Hiya allati yaquluna biqidamiha, itulah yang mereka mengatakan tentang kidamnya. Minal alamil ulwi, daripada alam yang atas, daripada alam yang atas, iaitu langit-langit ke atas. Wa biqidamil anasiril arba'ah, dan mereka ahli falsafah juga mengatakan dengan qadimnya unsur yang empat. Apa dia unsur empat? Ni maklumlah. Ahli falsafah mengatakan empat unsur ni qadim. Daripada unsur inilah terciptanya alam. Apa dia? Al-ma'i wat-turabi wal-hawa'i wan-nari. Minal alamis sufli, daripada alam sufli, alam bawah ni, alam kat bumi ni, empat benda ni, empat ni qadim. Air, tanah, angin, api. Jadi siapa yang dapat menguasai empat unsur ini, dia akan menjadi avatar. Dapat menjadi avatar. Sebut dah. Dapat jadi avatar. Okay. Empat unsur ni qadim. Jadi kalau tengok pun, benda-benda kefahaman ni ada dalam masyarakat dan budaya-budaya sebahagian masyarakat lah. Dia panggil unsur air, unsur tanah, unsur api, ni. Okay. Amma ashkhasuha, adapun ashkhasuha, afrad, ashkhas ni maksudnya diri setiap daripada satu tu. Unsur tu qadim, tapi secara peribadi, secara satu-satu, secara bersendirinya, ashkhasuha mathalan fahiya hadithah, maka itu baharu. Kita ambil tanah contoh, hak tu secara tu barulah. Kita cek api tu, biar api tu barulah. Unsur daripada, tapi unsur tu ia ada kait dengan yang qadim. Faham tak? Tapi kalau contoh kita bakar api tu, api baru. Nah, kita ambil air, kita tuang air tu, air baru. Tapi unsur tu secara kita panggil kategorinya, dia termasuk daripada benda yang unsur nauk dia ialah qadim. Okay. Wa amma ashkhasuha mathalan fahiya hadithatun bittifaqin minna wa minhum, daripada kita, daripada mereka. Kena faham juga. Jadi mereka dah kata tanah-tanah ada ni baru. Unsur itu yang baru, unsur itu yang qadim. Tanah-tanah ni baru. Mereka dah kata tanah-tanah ada ni qadim, tapi unsur asal itu yang qadim. Okay. Ada pun ashkhas secara satu-satu, afrad secara satu-satu, itu baharu secara ittifaq. Okey. Wa muraduhu bi a'radihi, yang dikehendaki oleh musannif pula dengan a'radnya, sifatnya ialah harakatu tilkal aflak, iaitu gerak falak-falak tersebut, bintang-bintang tersebut. Ni mana? Kan tadi bila dibincangkan, nak bincang golongan mulhidah yang kata annal a'radul alam. Alam ni musannif maksudkan ialah as-samawat. Dia maksudkan ialah as-samawat. A'rad ni dimaksudkan apa dia? Al-harakat. Nampak? Itulah yang disebut oleh golongan falsafah.
Iaitu harakatu tilkal aflaki, gerakan falak-falak jirin-jirin langit tersebut. Fa'indahum, maka di sisi mereka, ajramul aflaki qadimatun, jirim falak itu qadim. Planet Pluto, Zuhal, Marikh, Mushtari, matahari itu qadim. Wa harakatuha allazimatu laha, gerakan yang melazimi bagi jirim itu, ai kullu harakatin minha, setiap gerak daripadanya itu, hadithah, itu baharu. Wal qadimu jinsu tilkal harakah, dan yang qadimnya jenis harakat itu, iaitu unsur harakat tu, sifat harakat tu qadim. Adapun geraknya pada setiap detik. Contoh kita kata detik pertama, detik kedua, detik ketiga. Gerak pada detik pertama ni baharu, sebab sebelum detik pertama tak bergerak. Gerak pada detik kedua itu baharu, kerana sebelum detik kedua tak bergerak lagi. Tapi secara umum, gerak itu kita kategorikan dia sebagai gerak, itu dia yang qadim. Tak sama macam hak kidamun nauk yang dibawa oleh Sarafi ni. Sama lah. Kenapa? Sama. Wal qadimu jinsu tilkal harakati, jenis gerak itu. Wala ya panjang lagi ke? Bila nak selesai lambat ni? Wala yalzamu min huduthi tilkal harakati hudutsus samawati, tidak lazim daripada baharunya gerak itu bahawa baharunya langit-langit. Dia kata tak ada masalah. Baharunya gerak itu tak mesti baharunya langit, baharunya jirim tu. Kenapa? Li'adami mabda'in tuftahu minhu tilkal harakatu, yang dimula daripadanya gerak itu. Alam ni bergerak ni sejak bila? Jadi pada pandangan ahli falsafah, dia bergerak tanpa ada mula. Jadi bila tidak ada mula, gerak itu sendiri kita kira sebagai qadim, sebab dia tak ada mula. Li'adami mabda'in, kerana tidak ada permulaan, tuftahu minhul tilkal harakat, yang dibuka daripadanya, daripada permulaan itu gerak itu. Kalau kita ada letak tempat mula, baru boleh kita kata baharu. Sebab ada tempat mula ni, alam ini gerak sejak daripada dahulu lagi. Okay, habis. Itu hujah ahlu falasifah. Golongan falsafah al-falasifah. Okay. Ajaba ahlus sunnah, telah menjawab ahli sunnah, an dhalika bi ajwibatin, maka ahli sunnah jawab dengan banyak jawapan. Jadi jawapan bukan satu aja, banyak. Ini minha, antara jawapan yang ahli sunnah jawab untuk merak bagi iskal yang dibawa datang, syubhah yang dibawa datang ini, minha, antara jawapan itu, luzumut tanaqudi, iaitu lazim tanaqud, lazim berlawanan pada percakapan, fi aqwalihim, fi qaulihim, pada perkataan mereka. Mereka kata apa? Fi qaulihim hawadithu la awwala laha, makhluk baharu, yang baharu tidak ada awal baginya. Antara hujah yang paling mudah maknanya kata tu panggil berlawanan, kontradik. Perkataan itu berlaku kontradik, berlawanan, balik kod. Dia kata hawadith, yang baharu tapi tak ada awal. Kenapa? Idh muqtada kauniha hawaditha, kerana muqtada, faham daripada keadaan jirim itu baharu, ayyakuna laha awalun, bahawa ada baginya awal. Bila kata baharu, faham daripada itu ada awal lah, sebab ta'rif baharu itu al-wujudu ba'dal adam, ada selepas daripada tak ada, baru kita panggil baharu. Bila kata perkara benda-benda baharu yang tak ada awal, itu tanaqud. Kerana faham daripada bila kata hawadith, bila kata hadith, tentu baginya ada awal. Ayyakuna laha awalun. Wa muqtada la awwala laha, dan faham daripada perkataan la awwala laha, dia kata hawadithu la awwala laha,
Makhluk yang tak ada baharu. Faham daripada tak ada baharu pula. Makhluk yang tak ada awal. Faham daripada tidak ada awal. Adamu hudusi. Fahamnya tidak baharu. Bila tak ada awal tu tak baharu. Orang tak panggil baharu, orang panggil qadim. Itu jawapan pertama. Wa minha ay wa minal ajwibati annahu la wujuda lil jinsi illa fi dhimnil afradihi. Yang kedua, tak akan wujud bagi jenis kecuali pada dalam lingkungan atau dalam dimni afrad, dalam wujudnya afrad. Kita nak kata nak hukum kepada jenis. Jenis tak akan wujud kecuali dengan adanya afrad. Contoh, Zaid, Ahmad, Umar, Kasim, siapa-siapalah, Zainab, Mainah, afrad. Afrad kepada manusia. Nampak? Manusia ini jinsun. Jenis lah kita panggil, jenis. Dalam manusia itu ada Ahmad, ada Zaid, ada Kasim, ada Fatimah, ada Zainab. Macam mana nak adanya jenis kalau tak ada afrad? Macam mana nak ada jenis tapi tak ada afrad? Contoh, dalam satu rumah, dalam tu kita kata rumah ini ada manusia. Apa faham daripada situ? Mesti ada afrad daripada jenis tu. Bila kita kata dalam rumah ada manusia, mesti ada afrad daripada jenis tu. Tiba-tiba tengok dalam tak ada. Seorang pun tak ada. Tengok dalam tak ada. Tak termasuk kita lah. Kalau kita dalam tu makna kita manusia tu. Kita pergi masuk tengok kan. Betul lah. Dia kata dalam rumah ni ada manusia. Tengok tak ada orang. Dah kita masuk kita tu manusia. Katakanlah kita tengok pada CCTV ke mana atau tengok pada luar, tak ada orang. Maknanya boleh kata ada jenis manusia, tak ada jenis manusia tu. Jenis lain ada. Jin, buniang, haiwan boleh jadi. Tapi jenis manusia tak ada. Dia tak akan wujud bagi jenis kecuali dalam lingkungan afradnya. Mesti afrad tu ada. Ada Zainab, ada Kasim, ada Hamad. Baru boleh kita nak kata wujudnya jenis. Sebab tu dia kata la wujuda lil jinsi illa fi dhimni afradihi bittifaqin minna wa minhum. Ini secara ittifaq daripada kita dan daripada mereka. Ini tengok bagaimana bila kita nak berhujah dengan lawan, kita kena bawa kepada dalil, bawa kepada satu kaedah ataupun satu prinsip yang mana pihak kita terima, pihak dia terima. Baru akan selesai. Kalau kita bawa datang pada prinsip yang mana kita saja terima, khosmun kita, lawan kita tak terima, tak selesai kok. Jadi kita kena kembalikan kepada sesuatu yang konsep yang diterima oleh kita dan oleh lawan. Barulah boleh selesai. Yang banyak jadi debat-debat, munazarah, orang panggil debat lah ni sebab apa? Dia tak faham. Kita nak bawa kat mana lawan tu? Dia kena bawa lawan tu kepada satu benda, prinsip, konsep yang mana lawan tu terima, kita terima juga. Atas tu baru kita bina. Hujah mereka betul tak? Bittifaqin minna wa minhum. Maka fayalzamu min kauniha hadithatan, maka lazim daripada keadaannya itu baharu an yakuna jinsuha hadithan. Maka bila kita kata afrad, kauniha ay kauni afrad. Kalau kata afrad itu baharu, tentulah jenis itu baharu. Okay. Sekarang ni Zainab, Ahmad, Qasim. Ini manusia. Ni baharu belaka. Bila Ahmad, Zainab, Qasim, Zainab, Fatimah semua ini sifatnya baharu, afradnya baharu, jenis itu secara darurah tanpa perlu fikir, hukumnya baharu juga. Ayyakuna jinsuha hadithan wahya lazimatun lil ajram, dan iaitu melazimi bagi jirim. Fayalzamu an takuna tilkal ajramu hadithah, maka lazimlah jirim itu baharu. Okay, sekarang ni isunya pada a'rad, sifat alam ni, a'radul alam secara afradnya baharu. Tapi falsafah kata hadithul afrad qadimul jinsi an awin nawi. Afrad dia tu baharu, tapi jenis dan nauk dia itu qadim. Kita kata salah tak betul. Bila afrad itu baharu, tentulah jinsun dia, nauk dia itu baharu juga. Itu bidarurah. Kalau afrad, sebab apa? Sebab tak akan ada jenis
kecuali kena ada afraknya. Bila afrak kita hukum baharu, maka jenis pun dihukum dengan baharu juga. Okey, maka bila a'raq itu baharu dan dia melazimi bagi jirim, maka tentulah jirim itu baharu juga. Fa yalzamu an takuna tilka ajramu hadithatan an takuna tilka ajramu hadithatan. Okey, itu dua ke tiga dah apa? Dua dah. Wa minha burhanut tatbiq. Dan di antaranya burhanut tatbiq. Burhan tatbiq ni panjang. Saya 50 dah dah. Sebab burhan tatbiq ni kena hurai panjang, kena lukis pula kalau kena ada whiteboard pula. Kita tangguhlah untuk masa yang akan datang. Jadi untuk kelas online kita berhenti sini dulu. Kita buka soalan dalam Google Meet. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.